Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembentangan kami bertajuk Pengaruh Budaya Hinduisme dalam kalangan masyarakat. Pengaruh budaya hedonisme dalam kalangan masyarakat. Konsep hedonisme merupakan suatu pola pemikiran yang menyatakan bahawa keseronokan perlu dimaksimumkan kerana ia merupakan perkara terbaik dan disukai dalam kehidupan manusia di dunia ini. Istilah hedonisme ialah cantuman daripada dua perkataan iaitu hedone dan isma. Perkataan pertama iaitu hedone merupakan istilah Greek atau Yunani yang membawa maksud kepada kesenangan atau keseronokan. Manakala perkataan kedua pula isma dijelaskan dalam Kamus Dewan sebagai akhiran asing kepercayaan, gerakan politik atau keagamaan sikap serta perlakuan. Para hedonis sentiasa berusaha memperbaiki cara hidup mereka untuk memaksimumkan prinsip kegembiraan dan keseronokan dalam kehidupan. Seterusnya ialah bahagian pandangan. Kumpulan kami berpandangan bahawa konsep hedonisme tidak bersesuaian untuk umat Islam. Hal ini dikatakan demikian kerana konsep hedonisme mementingkan unsur keseronokan yang mungkin bertentangan dengan konsep Islam iaitu wasatiyah ataupun bersederhana. Oleh itu, konsep hedonisme tidak sepatutnya diterapkan dalam kehidupan seharian kerana mungkin akan melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Yang seterusnya adalah latar belakang kajian. Kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti faktor-faktor kesan hedonisme terhadap masyarakat. Gaya hidup yang berpaksikan kepada fahaman hedonisme ini amat membimbangkan kerana ia telah menghakis nilai-nilai Islam dalam diri seseorang individu dan meruntuhkan akhlak. Budaya hedonisme merupakan salah satu anasir barat yang telah tersebar secara halus dan tanpa disedari bertujuan untuk merosakkan golongan muda. Ya, keseronokan ini tidak lebih daripada kepuasan diri yang didorong atas dorongan nafsu kerana jiwa remaja ini sentiasa segar dengan rangsangan nafsu. Okey, seterusnya kita akan membincangkan tentang faktor-faktor yang mendorong kepada budaya hedonisme. Yang pertama sekali ialah pengaruh media massa. Banyak perkara-perkara yang dipaparkan di dalam media massa tanpa penapisan yang betul sehingga anak-anak muda dapat melihat video yang kurang bersesuaian dengan umur mereka. Yang kedua ialah wujudnya pelbagai pusat hiburan dan pusat perjudian. Remaja mudah berasa bosan dengan kehidupan mereka. Akibatnya, mereka mula untuk mencari keseronokan tanpa mengira keburukan perkara tersebut. Dengan wujudnya pelbagai pusat hiburan tersebut, anak-anak muda mudah untuk pergi ke tempat tersebut untuk menghilangkan kebosanan mereka. Yang ketiga ialah kurang pengawalan dan pengawasan ibu bapa. Ramai ibu bapa yang terlalu mempercayai anak-anak mereka sehingga anak-anak merasa bebas dan membuat keputusan untuk keluar berjalan-jalan sehingga lewat malam. Dan kesannya, anak-anak membuang masa tanpa melakukan perkara-perkara yang lebih berfaedah. Dan yang keempat ialah keruntuhan institusi kekeluargaan. Seperti yang kita tahu, anak-anak ini dibentuk oleh ibu bapa mereka sendiri. Oleh itu, permasalahan antara ibu bapa seperti pergaduhan dan perceraian berkemungkinan boleh menjadi faktor kepada hedonisme kerana anak-anak berasa kurang mendapat kasih sayang dan perhatian yang secukupnya daripada ibu bapa mereka, dan hasilnya mereka mula untuk mencari tempat bergantung selain daripada ibu bapa mereka. Seterusnya ialah cabaran institusi pendidikan dalam menangani konsep hedonisme. Cabaran pertama ialah mewujudkan pelajar yang mempunyai jati diri. Yang kedua ialah menyemai semangat cinta akan negara dalam diri pelajar untuk mengamalkan konsep rukun negara dan cinta akan negara. Dan cabaran yang terakhir ialah untuk mengelakkan pelajar daripada terdedah dengan gejala sosial yang tidak berfaedah. Kesan-kesan terhadap masyarakat yang mengamalkan budaya hedonisme melahirkan manusia yang keras hati, menolak kebenaran malah berdegil di atas kepalsuan. Bermakna mereka ini adalah golongan yang mempunyai sifat ego. Yang kedua, sombong dengan kekayaan dan kekuatan pada diri. Yang ketiga, menggalakkan manusia terpengaruh dengan materialisme sahaja. Bermakna mereka ini mengajak manusia untuk fokus pada duniawi sahaja. Dan yang terakhir, hanya bertuhankan nafsu. Bermakna mereka ini menjalankan kehidupan mereka hanya berpaksikan pada kehendak sahaja.
Baiklah, akhir sekali adalah kesimpulan. Ya, gaya hidup hedonisme adalah satu pola hidup untuk mencari kesenangan hidup di dunia sahaja. Ya, seperti lebih banyak menghabiskan masa di luar, lebih banyak bermain serta ingin berjinak dengan perkara yang tidak baik. Ya, pada masa sekarang ini, untuk menghilangkan sama sekali budaya hedonisme ini adalah sangat sulit dan ia tidak boleh dilakukan dengan pengendalian diri sahaja. Namun begitu, perlu adanya peranan aktif dan inisiatif daripada semua komponen, iaitu mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Dan ini merupakan satu solusi yang harus dicuba untuk dilakukan secara terus menerus dan perlu kerjasama yang baik daripada semua komponen.